سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, Kitab Minhajul Abidin, muka surat 103. Muka surat 103, baris yang ke-12 daripada bawah. Baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka Musa bin Imran, kemudian maka Musa ibnu Maryam alaihi salam tiada ada daripada Musa ibnu Maryam melainkan tampar yang satu. Tampar yang satu dengan keras dan ditoloknya yang satu, dan ditoloknya yang satu. Tampar yang satu dengan keras dan ditoloknya yang satu. Dalam hak Arab ni illa lam'atun wahidatan, illa latmatun wahidatun an khiddatin, melainkan tampar yang satu. An khiddatin, daripada kerana marah. Sini dia bagi dua ni. Tampar yang satu dengan keras dan ditoloknya yang satu. Ni tampar ini terhadap seorang Kibti. Saya mengatakan tukang masak Fir'aun, dan ditoloknya yang satu ni terhadap seorang daripada Bani Israel, Bani Nabi Musa AS juga. Maka ada maka dia. Tak ada maka tau. Rumi ada maka tau. Tak ada juga. Maka berapa takut. Maka berapa takut. Maka berapa takut ni, berapa banyak takutnya Nabi Musa AS. Maka berapa takut ni, maka berapa banyak. Baik nah, takut sangatlah maksud dia. Maka berapa, maknanya berapa banyak takut ni, takut oleh Nabi Musa AS. Dan tadarra' ia, dan merendah diri ia Nabi Musa AS. Nak moleknya, maka berapa takut ia dan tadarra' ia, maka berapa, yakni berapa banyak takut ia, takut Nabi Musa, dan tadarra' ia, dan merendah diri ia Nabi Musa AS, dan istighfar, minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sembah ia, maknanya memohon ia,
Dan sembah ia makna memohong lah sembah ni. Dan sembah ia, memohong ia, seperti di dalam firman Allah Ta'ala, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhanku, mana ya Tuhanku, bahawasanya aku zalimkan diriku, maka ampuni olehmu bagiku, bagi Nabi Musa alaihi salam. Kemudian maka Musa bin Imran alaihi salam, tiada ada daripadanya melainkan tampar yang satu dengan keras, dan ditolaknya yang satu. Ini sambungan berkaitan dengan perbuatan Allah, muamalah Allah Subhanahu wa ta'ala serta dengan hambanya. Perbuatan Allah, muamalah Allah serta hambanya, barang sekehendaknya, sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada pada mengampuni ataupun menyeksa. Jadi kita ni duduk di usul yang kedua daripada 3 usul yang mendorong kita kepada khauf dan raja atas jalan yang adil. Khauf, takut akan Allah. Raja, harap akan rahmat Allah. Atas jalan yang adil, jalan yang betul, jalan yang pertengahan. Bersangatan takut akan menimbulkan kunut, putus asa. Berlebihan harap akan timbul aman, sentosa, selamat kita daripada kemurkaan Allah. Jadi nak kena letak molek atas jalan adil antara khauf dan raja. Khauf dan raja ni menjadi ba'is, pendorong kita kepada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqabah yang keempat, kita duduk di aqabah yang keempat, aqabatul awarid. Aqabah yang keempat tau. Yang pertama aqabatul ilmi, aqabatul taubah, aqabatul awaik, aqabatul awarid. Yang kelima aqabatul awarid, yang keempat aqabatul bawais, yang kelima. Bawais yang kelima, aqabatul qawadih yang keenam, aqabatul hamdi wa syukri yang ketujuh. Jangan lupalah dalam kitab Minhajul Abidin ni ada 7 aqabah, 7 bonggok, 7 peringkat. Jadi doa aqabah yang kelima, aqabatul bawais, yang mendorong kita kepada mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Jadi ba'is yang mendorongnya 2, khauf, takut akan kemurkaan Allah, mendorong kita mengerjakan suruhan zahir dan batin, mendorong kita meninggalkan larangan zahir dan batin. Harap akan rahmat Allah, keampunan Allah, balasan baik daripada Allah, mendorong kita mengerjakan segala suruhan zahir dan batin, mendorong kita kepada meninggalkan larangan zahir dan batin. Kenapa? Kerana kita harap akan rahmat, keampunan Allah dan kurniaan balasan baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Jadi bicara khauf dan raja, ini saya biasa sebut dah dalam kitab Penawar Bagi Hati. Khauf dan raja ni di sifat mahmudah yang kedua daripada 10 sifat mahmudah. Sifat mahmudah yang pertama dalam kitab Penawar Bagi Hati adalah taubah. Jadi permulaan kita nak mengaji ilmu fardu ain tasawuf ni kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Minhajul Abidin ni sudah level yang pertengahan. Minhajul Abidin level yang pertengahan. Kitab Hikam, kitab Adurun Nafi, tu hak level hak atas.
Siapa hak mengajar hak ni, siapa hak belajar hak ni, orang hak mengajar hak level tinggilah, hak tuan guru. Yang belajar pula, yang belajar ni faham-faham lah. Orang belajar ni orang level mana. Masa saya mengaji kitab hikam dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Wakaf barunya, di kalangan pelajarnya siapa? Pelajar pondok. Pelajar pondok mana? Hak mengaji lama-lama belaka dah. Tu pelajar mereka. Sebagaimana murid kepada almarhum Pasumik Gunung pun sama juga. Siapa pelajar mereka? Faham tak ni? Ni kitab hikam, kitab Ad-Durrun Napih. Punyalah cerita dianya mengaji kitab hikam, kitab Ad-Durrun Napih. Cakap lebat lah. Orang mengaji kitab hikam Ad-Durrun Napih ni tak bunyi cakap, senyap je. Ni jenis cakap lebat lah. Dia mengaji kitab hikam, dia mengaji kitab hikam. Saya pun bawa dia sekali pergi ke pondok di Pasir Putihnya. Dia kuliah hak Tuan Guru Pak Sumik Gunung almarhum. Dia pergi sekali dengar huraian guru yang mursyid. Lepas tu dia tengok pula pelajar-pelajar hak belajar tu, dia kata hak belajar-belajar tu, tengok hak anak murid gerung dah, dia kata. Gerungnya kat mana? Sebab apa? Masing-masing tenang je. Tak ada bunyi apa pun. Mana tenang je. Tok Guru tak apa lagi pun tenang je. Kita tengok siapa hak mari belajar tu. Dah dia hak dak suruh ngaji tak hikam ni, mata deni lagi dianya. Lepas tu barulah tak bunyi. Tak bunyi daripada tu. Abang dia wayak dia ngaji tak hikam di Terengganu ni. Saya bawa pergi kat almarhum Pak Sumik Gunung sekali, bawa dia pergi sekali. Lepas tu nak pergi pula. Tinggi huraian. Tengok anak murid pun serung dah, dia kata. Lepas tu tak apalah, belajar fardu ain sudahlah kamu. Ni faham tak ni? Tu pengajaran lah, pengajaran. Makna kita ikan Durrun Napih ni guru yang mursyid tahap mana? Bukan guru yang membaca sendiri tanpa berguru. Pandai berbicara. Membaca sendiri pula banyak bahan. Sebab bahan daripada bacaan, bukan bahan daripada yang dia ambil daripada guru, daripada bacaan sendiri. Orang cerdik banyak membaca, pandai berbicara. Kita dengar banyak dia punya bahan. Kita dengar, kita kata banyak dia punya ilmu. Tapi kalau yang dengar tu orang yang pernah berguru dengan guru mursyid yang sebenar, dia tahulah itu semua ambil daripada bacaan sendiri. Tapi kalau dengar ni orang hak tidak pernah belajar kitab hikam Durrun Napih dengan guru mursyid yang sebenar, dia kata tingginya daripada bacaan sendiri, bukan ambil daripada guru. Pada ni jadi kita pernah bagi hati kitab Hidayatus Salikin contohnya, naik kepada kitab Minhajul Abidin, naik pada kitab hikam, naik pada kitab Ad-Durrun Napih. Ni dia punya level. Sampai peringkat ada yang mengajar kitab hikam ni fardu ain. Faham lah. Kalau orang mengajar pun kata begitu dah. Ada ni. Hak fardu ainnya muqaddimah permulaan. Kita nak ngaji kitab tasawuf ain, kitab penawar bagi hati, tu permulaan. Syekh almarhum Syekh Abdul Syekh Qadir Al-Mandili menghimpunkan daripada kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Dihimpunkan dalam satu kitab, satu risalah kecil. Kitab yang kecil, kitab penawar bagi hati. Ada kitab Minhajul Abidin ni ada belaka bicara taubah, Aqabah yang kedua. Sekarang bicara khauf dan raja. Terdahulunya bicara berkaitan dengan zuhud daripada dunia. Tu hak terdahulu bicara. Bicara berkaitan dengan tawakul, redha, sabar
Aqabah yang ketiga, Aqabatul Awaq. Ni awak ada Aqabatul Awarid. Awaik itu ada bicara zuhud, awarid ada bicara tafwid, tawakkul, sabar, redha. Ni sekarang ni bicara bab khauf dan raja. Tapi nak fokus kepada sekurang-kurangnya 10 sifat kepujian, 10 sifat kecelaan dalam kitab Penawar Bagi Hati. Itu permulaan bagi orang yang nak belajar ilmu fardu ain tasawuf. Kitab Penawar Bagi Hati tu dikena apa? Kena hadam apa? Kena lumak. Kena lumak pada ni. Kena faham satu-satu 10 sifat kepujian, satu-satu daripada 10 sifat kepujian dan juga 10 sifat kecelaan. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, khauf dan rajak ni nak letak seimbangnya keadaan yang macam mana. Ada keadaan yang mana kena lebih khauf daripada rajak. Ada keadaan yang macam mana kena lebih harap daripada khauf, lebih rajak daripada khauf. Ketika mana kita nak lebih takut daripada harap ni? Ketika nafsu kita liar. Nafsu liar. Kita ni masih lagi tidak boleh kekang nafsu dengan takwa. Tak boleh nak kekang nafsu dengan takwa, maka kena lebih takut daripada harap. Dalam keadaan kita ni sudah bagaimana? Lewat dah. Kita tua dah. Kita pun uzur dah. Tak berapa nak sihat dah kitanya. Maka kena lebih harap daripada takut. Kena lebih harap lah. Sebab kalau takut tu banyak sangat, dah kita tua dah, baru nak belajar, baru nak bicara bab taubah, dosa dengan Allah banyak, dosa tinggal kefarduan banyak, dosa dengan anak Adam banyak. Kita tua dah, kita dah berapa sihat, banyak penyakit dah. Tiken ni kalaulah takut tu lebih menyebabkan tak ada harapan dah lah. Kalau muda-muda adalah harapan, boleh belajar molek, boleh jaga amal molek, boleh kawal daripada maksiat molek. Ni dah tua dah, baru nak belajar, baru nak bicara bab taubah, baru nak perbanyakkan amal. Dah tua, uzur dah apa semua. Kalau seumpama ni kena lebih harap daripada takut. Itu dalam kitab Penawar Bagi Hati yang dihimpun daripada kitab Imam Ghazali juga, kitab Arba'in fi Usuluddin. Ada ni. Tambahan pula apabila sudah terlantar dah. Tu sama telah lah. Masa terlantar dah memanglah kena lebih harap akan rahmat, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ziarah pun cerita harapan-harapan. Kita yang ziarah ni kena cerita harapan-harapan. Cerita rahmat Allah luar, keampunan Allah luar. Maknanya kita ni belajar, dalam belajar sikit sebanyak pun mudah-mudahan Allah telah ampuni. Pada ni kena cerita harapan. Jangan pergi cerita kita ni kawan baik masa dulu ni. Kamu ni terlantar dah ni, sempat dak belajar, sempat dak bertaubat. Kita sama banyak dosa ni. Nampak raya gelak gambar awak ni. Jeng lah kita. Dah sama guru sama kawan. Mana pergi ziarah. Mana dah nak belajar macam dah terlantar dah ni. Nak buat amal macam terlantar dah ni. Minta-minta saya dak jadi macam awak lah. Gelak gambar dah awak ni. Tak ada jalan dah. Pun dah ranah lagi tu. Ada ni. Kena cerita. Memanglah kita ni kita dua orang ni tahu TST. Tak ada TST. Bukan GST. TST, tahu sama tahu. Pada ni. Tapi mudah-mudahanlah Tuhan terima taubah kita. Mana kena perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa harap akan rahmat Allah, sentiasa harap akan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala
kembali sihat semula, nak perbanyakkan ilmu dan amal, bertaubat kepada Allah. Ana kena letak gitu. Mana diri sendiri pun kena letak gitu, orang yang ziarah pun kena letak gitu. Letak kepada harap lebih daripada takut. Letak pada harap daripada takut. Tak apalah, kita ni beginilah, tua-tua dah, tapi kita ada sedekah jariah, kita ada anak-anak cucu, ada anak cucu. Anak cucu ni sentiasa buat ibadah. Kita terlantar ni ibadah kita kurang, kita mati ibadah kita terhenti, amal kita sudah terhenti bila mati, tapi pahala tidak terhenti. Tapi mati kita terhenti daripada amal jahat. Amal jahat tak ada dah. Amal baik terhenti juga, tapi pahala baik tak terhenti. Cerita gitulah. Ialah mati kita, amal kejahatan tak ada dah. Amal baik tak ada, tapi pahala kebaikan berpanjangan. Mana tu anak cucu kita ramai tu kan. Pesan pada mereka molek belajar fardu ain, molek beramal, belajar fardu ain, molek beramal, pesan sentiasa. Sebab apa? Sebab supaya kita ni walaupun amal kita, amal kebaikan kita terhenti, pahala berpanjangan. Ni cerita harapan. Cerita harapan. Sebab apa? Kena lebih harap dan takut. Kalau dalam keadaan uzur dah terlantar apa semua. Ni hak dalam kitab pernah bagi hati nak letak antara takut dengan harap. Jadi sekarang ni nak bicara takut satu, harap satu. Jadi di usul yang kedua ni cerita macam mana perbuatan Allah dengan hamba Allah atas barang sekehendaknya. Terdahulu cerita bab iblis beribadah 80,000 tahun, bukan 80 tahun. Dengan satu kesalahan Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala laknat selama-lamanya, dan Allah Ta'ala campak ibadah 80,000 tahun kepada muka iblis. Dan di hari akhirah akan diseksa dalam neraka selama-lamanya. Tapi pergi pula kepada perbuatan Allah dengan hambanya. Hak di Musa 8 Musa 105 tu pula, macam mana Allah perbuat kepada seorang yang kafir 70 tahun, bertaubat, mengucap dua kalimah syahadah, sesaat mati, syurga dianya. Jadi ini panggil imbang. Ni nak cerita pula hak rasul-rasul yang ada berlaku rupa kesalahan. Ingat baik ni cerita bab rasul. Orang kafir 70 tahun mengucap mati masuk syurga ni, orang yang mengucap serta beriman. Tapi cerita tu beriman lah. Pada ni kita kena faham lah pula. Bab Islam lain, bab iman lain. Ada yang mengucap hanya pada zahir tapi tidak beriman. Dia mengucap kerana nak berkahwin, dia mengucap kerana nak dapat bantuan. Contoh, ni dia dengan Allah Ta'ala. Dia mengucap serta dia imani apa yang diucapkan. Walaupun keimanan, kepercayaan dia tu secara kasar saja, sebab dia belum belajar lagi. Maka sah iman dia mati sesaat lepas daripada tu syurga dianya. Ada ni. Ni kalau orang tak faham Islam dan iman, macam mana seseorang mengucap dua kalimah syahadah, belum sempat belajar sifat 20, dia mati, nak tanam di kubur mana? Ini orang panggil jahil bab Islam dan iman. Ini ada dalam ceramah ni, di masjid yang besar ni. Dia mengucap dua kalimah syahadah, belum sempat belajar sifat 20, dia mati, nak tanam kubur mana? Ni jahil sangatlah. Nak tanam kubur mana ni orang Islam ke tidak? Mengucap dua kalimah syahadah orang Islam lah. Kubur mana? Kubur orang Islam lah. Belajar tak belajar sifat 20 itu bab iman, bukan bab Islam. Ada ni. Orang Islam, hak ni hak mengucap, hak Islam daripada ni warisi daripada ibu bapa. Tak pernah belajar sifat 20,
tak pelong belajar bab semayang. Semayang bam pun tidur. Fatihah tahiyat pun tak pandai nak baca. Dia orang Islam. Dah mati tanam kubur mana? Kubur orang Islam lah. Lepas tu iman dia macam mana? Dia dengan Allah tu. Bab Islam lain, bab iman lain. Jadi yang mengucap ni, dia mati tanam kubur orang Islam. Dia tak sempat belajar sifat 20. Hak tu nak mengetahui dan berpegang secara tafsil. Yang wajib belajar kemudian. Dia sudah berpegang secara ijmal. Mana? Allah jua Tuhan. Lepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Tuhan. Sahlah iman dia. Tapi Allah jiwa Tuhan ni, sifat Allah sebagai jiwa Tuhan, sifat apa yang dia Allah Ta'ala? Dia tak mengaji lagi secara tafsir. Contohnya sifat 20. Iman dia sah dah. Pegangan dia banyak lagi tak betul. Sebab dia tak mengaji lagi bab iman. Tapi dia percaya dah Allah sebagai Tuhan, percaya. Dia percaya Nabi Muhammad utusan Allah, percaya. Sah iman dia. Pada ni. Sah dah iman dia. Dah dia kenal dak Nabi Muhammad sifat macam mana? Dia tak tahu lagi. Cuma dia mengucap naik saksi Nabi Muhammad utusan Allah serta hati dia percaya. Betul lah Nabi Muhammad utusan Allah. Apa sifat seorang Nabi dan Rasul? Tak belajar lagi. Hak tu kemudian pula lah. Maknanya sah iman dia, dia mati saat tu syurga lah. Tapi pegangan dia banyak lagi salah. Dimaafkan sebab dia jahil baru masuk Islam. Dimaafkan sebab dia jahil baru masuk Islam. Walaupun pegangan dia salah, banyak lagi lah salah pegangan. Sebab dia setakat mengucap dua kalimah syahadah serta diimani apa yang diucap. Apa yang diimannya? Allah Ta'ala jua Tuhan. Apa diimannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Tuhan. Sahlah iman. Dah lain tu, iman lain tu. Tak tahu lagi dianya. Bila tak tahu, pegangan dia salah lah. Salah macam mana pegangan pun, dia jahil, baru masuk Islam, dimaafkan. Iman dia tak kosek. Mandi dia orang Islam yang beriman, mati segera syurga. Ni masuk Islam, tak sempat belajar sebab 20, mati. Nak tanam di mana? Tu memang dah erti sangat. Dah erti bab Islam, dah erti bab iman. Apa beza antara Islam dengan iman? Jadi hak ni mengucap betul-betul, beriman dengan Allah dan Rasul, dengan Nabi SAW, mati dianya, kafir 70 tahun, syurga tengok Tuhan perbuat. Hak Tuhan perbuat seumpam ni, timbullah harap. Hak Tuhan perbuat kepada iblis, timbullah takut. Beribadah 80,000 tahun. Bayangkan, bukan 80 tahun, 80,000 tahun. Aku nak cerita pula Tuhan perbuat macam mana berlaku rupa kesalahan Nabi Adam AS, Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS. Hal ni nak masuk pada Nabi Musa AS. Atas rupa kesalahan, bukan kesalahan, tapi Allah perlakukan macam mana Allah campurkan ke dalam hati Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa alaihi salatu wassalam ni dengan perasaan takut yang amat. Timbul takut ni bagaimana? Mari daripada perbuatan Allah lah, qada Tuhan berlaku kan. Berlaku rupa kesalahan tapi bukan kesalahan. Kerana Allah perlakukan, Allah campurkan perasaan takut sangat-sangat kepada Allah. Ini Tuhan perlakukan seumpama ni kepada Rasul. Kepada Rasul. Sebab Nabi Adam AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Nuh AS, Nabi Musa AS bukan Nabi. Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Tuhan pelakunya macam mana? Berlaku sedikit kesalahan, tapi kesalahan pada rupa sahaja. Kita mengaji dah, Nabi Rasul bersifat dengan sifat ismah, bersifat dengan sifat amanah. Sesekali tidak berlaku perkara yang salah. Sesekali tidak berlaku. Faham tak ni? Yang Tuhan pelaku tu atau hanya rupa sahaja. Bahkan di Nabi Rasul ni, hak terlupa pun tak berlaku. Hak terlupa yang sebenar-benar lah. Tak berlaku macam mana? Nabi SAW semai zuhur 2 rakaat, tasyahud akhir beri salam.
Ha. Kita ni lupa-lupa pun tak ada lah 2 rakaat wisalam. Kalau 3 tu boleh ada lah. Ada jumpa Dr. Imam semai Zuhur 2 rakaat wisalam. Kalau 3 rakaat wisalam ataupun naik rakaat kelima tu berlaku lah. Tahu? Kurang 1 rakaat, lebih 1 rakaat tu berlaku lah. Kurang 2 rakaat berlaku. Lebih 2 rakaat ada. Naik rakaat kelima. Lepas tu naik lagi rakaat keenam. Tu ada tu. Ada ni. Maknanya kurang 2 rakaat, lebih 2 rakaat tak berlaku. Yang berlaku kitanya kurang 1 rakaat. 3 rakaat tasyahud akhir dah. Lebih 1 rakaat. Rakaat keempat naik rakaat kelima pula. Tu berlaku. Tapi hak berlaku di Nabi ni rakaat kedua tasyahud akhir wisalam dah. Lupa je lupa. Nabi Rasul terpelihara daripada kesalahan walaupun atas jalan lupa sekalipun. Tak berlaku atas jalan lupa sekalipun sama telah sengaja. Tu Tuhan perlakukan sebagai tabligh untuk menyampaikan hukum syariat. Tuhan perlakukan. Ada ni. Tuhan perlakukan 2 rakaat Nabi tasyahud akhir bisalam adalah untuk tabligh, untuk menyampaikan hukum syariat. Kalau terkurang rakaat nak buat macam mana? Dia gitu. Pada ni. Jangan kita letak Allah Nabi pun lupa juga dalam semayang. Jangan. Kita cerita Nabi Rasul ni kena bergaluh. Sebab Nabi Rasul ni amanah, ismah, maksum, terpelihara daripada melakukan kesalahan walaupun atas jalan lupa. Berlaku tu Tuhan perlakukan sebagai tabligh untuk menyampaikan hukum kepada umat. Sebab kalau betul atas jalan lupa macam kita, tak ada 2 rakaat tasyahud akhir beri salam. Kalau 3 rakaat tasyahud akhir beri salam, sahlah macam kita lah, lupa. 4 rakaat naik rakaat kelima, lupa. Tu kita. Tapi Allah berlaku pada Nabi SAW ni 2 rakaat mai zuhur tasyahud akhir beri salam. Allah perlakukan untuk tabligh, untuk menyampaikan hukum syariat. Macam mana kalau ummah sembahyang terkurang rakaat, nak buat macam mana? Ini cerita bab Nabi Rasul ni kena letak molek. Jangan kata dak pelik lah kita lupa tak cukup lah rakaat. Nabi pun lupa, hanya buat gitu. Dia tu imam, dia kurang 1 rakaat. Kurang 1 rakaat pula. Tu imam pun jahil, tu makmum pun jahil juga. Imam pun jahil, makmum pun jahil. Bukan kerana lupa tu jahil, bukan. Dia jahil kalau berlaku seumpama tu nak buat macam mana. Tu jahil dia. Bukan kata jahil tu lupa tu. Bukan. Jahil ke berilmu ke sebab masa lupalah. Jahil di sini bukan lupa tu. Jahil dia lupa seumpama tu imam nak buat macam mana. Jahil. Berlaku lupa seumpama tu makmum nak buat macam mana. Jahil pula makmumnya. Tu huru-hara. Sebab apa? Sebab sama jahil. Bukan kata kerana jahil jadi lupa dah. Lupa tu bab lain. Kejahilan macam nak buat kalau berlaku seumpama tu. Apabila makmum komplain ni, Allah kita kurang serokat. Dan Nabi pun lupa juga. Dia buat Nabi macam dia pula dah. Sungguh dia balas-balas, tapi balas sama jahil lah. Makmum salahkan tu imam, tu imam salahkan makmum. Dua-duanya, dua-dua pihak tu jahil belaka. Dua pihak jahil, tu imam pun jahil, makmum pun jahil. Tapi ada sedapnya dia kata, tu imam kata, bukan saya saja lupa, Nabi pun lupa. Dia buat gitu. Nabi maksum terpelihara. Hak berlaku tu kena letak molek. Kena cermat. Ni cerita buat Nabi dan Rasul ni. Ini samalah ni. Nak cerita hak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, kena bergaduh lah. Nak cerita bab rupa kesalahan. Bukan salah, rupa saja. Kemudian maka Musa ibnu Imran alaihi salam, tiada ada daripadanya melainkan tampar yang satu dengan kerah.
akan orang Kibti yang nak melakukan ni kezaliman kepada Bani Israel. Kibti ni keturunan Firaun. Bani Israel ni keturunan Nabi Musa alaihi salam. Dia gitu. Jadi puak Kibti ni, orang Kibti ni nak menzalimi orang Bani Israel. Maka Nabi Musa alaihi salam dia mempertahankanlah, menyelamatkan. Dia kita kata kok tampar sekali rebah mati lalu dah. Dari segi hukumnya mempertahankan diri tak ada salah. Tapi Nabi Musa ni jenis Tuhawi dia kuat. Pandai ni, dia kuat Nabi Musa alaihissalam ni. Mana penuntut perigi yang berat tu Nabi Musa boleh angkat. Orang lain angkat ramai mana kisah ni buat temu jodoh dengan anak Nabi Syuaib alaihissalam tu. Tapi kuat. Maknanya dia tampar sekali mati. Nabi Musa alaihissalam ni berhijrah dah lah. Sebab nanti kena takat di Firaun. Sebab mati tu puak Firaun, puak Kibti. Dan tolok yang satu. Tolok yang satu ni setakat saya catatnya terhadap seorang Bani Israel. Ditolak ni dok. Ni tak tampar ni, ditolak. Dalam minhaj Arab tak ada cerita tolak tu. Ada kata pula, tu Nabi Musa punyalah pongoh siapa ke tampar. Pongoh pada pongoh, pemarah. Dah ada. Ghadab sifat kecelaan. Tu Nabi Musa ghadab tu pongoh dak. Macam Nabi Musa dengan Nabi Harun tu, Nabi Musa alaihissalam marah pada tempat yang kena marah. Dia gitu. Sebab tu kata dia kena cermat sebab takut jadi terlajak cerita jadi macam puak Bani Israel. Puak Bani Israel ni, puak Yahudi ni, puak ni lah yang banyak reka-reka cerita buruk-burukkan Nabi dan Rasul. Puak Yahudi lah. Puak Yahudi ni bukan burukkan Rasul, bunuh Rasul. Bunuh puak Yahudi ni. Puak Nasara pula sayang sangat Rasul, wak Tuhan Nabi Isa AS. Pasal itu pula nyada ni. Puak Yahudi dia benci ke Rasul. Hak cerita hak tambah-tambah tu Yahudi lah. Nak cerita ni Nabi Musa ni pemarah, Nabi Daud AS dengki hasad. Tu cuma cerita Yahudi belaka. Kena cermat lah. Dia nak memburukkan Nabi-Nabi dan Rasul, puak Yahudi ni. Walah Nabi Rasul tu Bani Israel pun tak kira Yahudi ni, dia bunuh puak Bani Yahudi, Bani Israel ni bunuh Nabi Rasul mana? Nabi Rasul Bani Israel lah. Hak Nabi Muhammad ni Bani Ismail, sama telah lah mereka tak terima. Tu perangai puak Yahudi. Dia benci ke Rasul, dia reka-reka cerita nak buruk. Puak Nasara pula sayang ke Nabi Isa AS, buat jadi Tuhan pula. Kita umat Nabi SAW pertengahan, sangat kasih kepada Rasul, tapi Rasul bukan Tuhan. Pada ni tak ada timbul benci kepada Rasul. Kita umat Nabi pertengahan, kasih sayang, tapi pertengahan. Taklah angkat Nabi Rasul ni macam Tuhan, bukan. Sebab Nabi Rasul ni bersifat dengan sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat kedudukan mereka sebagai Rasul. Ini kita akidah umat Islam di seumpama tu. Yahudi benci, reka cerita buruk-buruk sampai pekat bunuh. Nasara siapa kebuat Nabi jadi Tuhan. Tu kita kena sederhana pada ni. Sekarang ni banyaklah benda perkara yang berlaku ekstrim. Tak ada ekstrim? Ekstrim ni ada haluan kanan, ada haluan kiri. Faham tak? Kan itu. Ada haluan kanan tak? Dia ekstrim ni sebelah-sebelah ni. Macam tadi lah. Benci ke Nabi Rasul, Yahudi. Sayang sangat buat Tuhan benar, Nasara, Kristian. Ini apa dia? Ekstrim sebelah ni yang panggil. Dia kalau perempuan haid, takut tersalah tak tahulah. Antara Yahudi dengan Nasara perempuan haid ni, satunya dia
setubuhi perempuan yang sedang haid. Satu puaknya anak Yahudi dengan Nasara ni. Perempuan haid dia halau duduk di tempat lain. Dia gitu. Ni antara satu Yahudi, satu Nasara. Perempuan haid ni satunya dia pakar, dia setubuhi. Satunya kena duduk suku, masuk tak boleh, apa tak boleh. Mana kotor ni, kotor. Hak syariat Nabi kitanya tidak boleh setubuhi tapi duduk bersama. Ada hak syariat Nabi kita. Yahudi Nasara ni satunya disetubuhi benar, satunya dibuang terus. Duduk lain. Aku nak kira tak boleh dah, masak-masak tak boleh dah. Sebab apa? Kotor. Kita syariat Nabi kita tak pertengahan. Jadi sekarang kita cerita ni golongan dia seumpama ni. Hak ekstrim. Ada golongan yang ekstrim ni, contoh ni. Para aulia kekasih Allah, dia agung macam ada kuasa tertentu pula para aulia ni. Satu golongan pula bunyi para aulia, bunyi karamah, dia benci sangat-sangat. Ni sekarang ni ekstrim sebelah-sebelah. Satu golongan dia angkat aulia ni macam Tuhan dah, macam ada kuasa. Tu karamah tu tak ngaji akidah ke? Karamah zahir di tangan orang yang soleh, aulia ilah. Zahir saja, bukan ada kuasa pun. Bukan karamah aulia, mukjizat para rasul pun zahir di tangan rasul, bukan rasul yang buat. Mukjizat pun bukan rasul yang buat, bukan kuasa rasul. Zahir pada tangan rasul. Karamah zahir pada tangan orang yang soleh. Bukan aulia tu ada kuasa. Ada ni. Jadi buat ke aulia ni macam ada kuasa tertentu. Ni berlebihan. Ni pula bunyi kata aulia, bunyi kata karamah ditolak. Ni apa kena? Ekstrim kedua-dua belah. Kita ambil tengah lah. Aulia kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap hamba, tak ada sebarang kuasa. Tapi kita kasih akan mereka kerana mereka dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sekarang timbul dua-dua ni. Ada yang terlampau pegangan Qadariyah, ada yang terundur pegangan Jabariyah sekarang ni. Ada belaka sekarang ni. Hak terlajak pada Qadariyah pun ada, yang terundur pada Jabariyah pun ada sekarang. Hak berpegang Tuhan bertempat pada satu tempat di Arash pun ada. Yang berpegang Tuhan di mana-mana, tu lagi banyak tempat pun ada. Sekarang ni satu golongannya berpegang Allah bertempat di Arash, satu golongannya Allah bertempat di mana-mana. Rata-rata Allah pergi. Balik ni. Kita ada sunnah tak? Tidak kaitkan tempat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab tempat adalah makhluk kepada Allah. Di arah pun tidak, di mana-mana pun tidak. Kita ahli sunnah, duduk tengah molek. Ni duduk atas arah, ni duduk di mana-mana. Kan? Tu kata kena jaga molek kita, duduk jangan tengah molek. Tu kena ilmu, kena kejap molek tu. Di ekstrim dua belah sekarang. Lepas tu hidup belaga, duduk belawang. Hidup belaga, duduk belawang. Lepas tu kita macam mana? Kita kemah ilmu fardu ain kita, ilmu fardu ain anak-anak cucu kita. Itulah bahagian kitanya. Jadi hak cerita Nabi Rasul ni kita kena letak molek. Jangan terlajuk Nabi Musa ni sangat pemarah. Tak. Ghadab, pemarah, sifat kecelaan. Nabi Musa marah pada tempat yang kena marah. Kan tak ada? Nabi Musa marah pada tempat yang sepatutnya kena marah. Itu Nabi Musa marah. Bukan Nabi Musa ni memang jenis pemarah. Jangan. Itu sifat kecelaan. Pemarah, ghadab itu sifat kecelaan. Kan ada kan orang jenis musang? Kenal musang? Bukan musang. Musang. Sebut molek. Kalau musang tu hak makan ayam tu. Ada tak musang dia ni? Ayam tak ada nak makan tau.
Orang dah belayar mana dah sekarang ni? Dah, orang dah belayar mana dah? Oh, belayar marah ke orang lah, naik atas kereta lah apalah. Jadi musang pun tak ada makanan dah. Tu musang. Ni musang. Apa ni? Patang selih sikit. Selih tak orang tak? Patang selih sikit. Ngamuk lalu. Tu sifat kecelaan gitu. Orang musang pemarah. Apa ke? Pantang selih sikit je. Ngamuk lalu dah. Ni jangan ni. Jangan orang takut belakang ke dia ni. Musang sangat. Pongoh sangat ni. Patang selih sikit je ngamuk. Tu sifat kecelaan. Nabi Musa ni Nabi Rasul. Ni ghadab, pemarah, itu sifat kecelaan. Jadi Nabi Musa ni marah pada tempat dia. Jadi orang Kibti ni nak mayak-nayak orang Bani Israel, Nabi Musa pun tampar dengan satu tampar yang kerah mati. Itu rupa-rupa kesalahan lah. Maka beberapa banyak takut ia Nabi Musa. Dan tadarrak ia merendah diri Nabi Musa, dan istighfar minta ampun ia Nabi Musa akan Allah, dan sembah ia berkata ia Nabi Musa alaihi salam seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhanku ni, ya Tuhanku, bahusnya aku zalimkan diriku, maka ampuni olehmu bagiku. Pada ni. Ini hak kesalahan, rupa kesalahan para rasul, rupa sahaja, rupa kesalahan. Ada ni. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar 70 kali sehari semalam. Nabi ada kesalahan ke tak? Tak ada. Mana pun sebab orang hampir dengan Allah. Ini pun orang hampir dengan Allah, walaupun bukan kesalahan tapi rupanya seperti kesalahan. Syariat salahnya macam mana? Dah kalau orang tu nak menzalimi, kita kena mempertahankan daripada dizalimi. Maka berlakulah terpukul mati, tidak menjadi kesalahan. Tapi nisbah orang hampir dengan Allah itu sudah kesalahan. Macam contoh beginilah. Contohnya kita ni taubah daripada zunub, daripada dosa. Ada pun aulia taubah daripada ghafalah, daripada kelalaian, lupa akan Allah. Sesaat tu sudah menjadi dosa bagi mereka. Ghafalah, lalai sesaat, sudah menjadi satu dosa kepada mereka. Itu taubah aulia. Taubah kita orang syariat ni taubah ada zunub, dosa tak habis-habis itulah. Dosa mata, telinga, lidah tak habis-habis kitanya. Dosa hati pun tak habis-habis kitanya. Oh, nak taubat astaghfirullah. Apa makcik makcik lupa ke Tuhan saat ni. Tak payah istighfar lah waktunya. Lupa tu nak istighfar. Hak ngupak senyum-senyum manis je dia ngupak kau orang. Ni khoyal belaka lah ni. Dia hak taubah daripada ghafalah ni, orang yang ada maqam di sisi Allah. Walaupun lalai itu bukan satu kesalahan, tapi bagi mereka kesalahan. Lupa pada sesaat, dosa yang amat besar bagi mereka, bukan dosa syariah. Ada ni. Hak kitanya, hak lupa hak dosa, lupa akan hukum hakam, lupa pada semayang, lupa sampai ke langgar hukum Allah, mengupak, itu hak dosanya. Ni kena letak molek lah pulaknya. Jadi hak sini hak Nabi Musa AS minta ampun ni atas rupa kesalahan. Nabi Rasul maksum ismah, terpelihara daripada melakukan kesalahan. Dan kita maklumkan Nabi Musa ni siapa? Ulul azmi hak nombor 3 kan. Ulul azmi hak nombor 3. Nabi SAW nombor 2, Nabi Ibrahim AS nombor 3, Nabi Musa AS. Ini kedudukan Nabi Musa AS. Ulul azmi hak nombor 3. Kalimullah Nabi Musa AS ni berkali-kali bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedudukan Nabi Musa AS yang dikurniakan kitab Taurat, kitab nombor 2 selepas dari Al-Quranul Karim. Taurat ni yahkumu bihin nabiyun
menghukum dengan Taurat ni oleh nabi-nabi kemudian. Menghukum dengan kitab Taurat. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ramai nabi-nabi di kalangan Bani Israel berhukum dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ni kedudukan Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat tu nombor 2 tu selepas Al-Quranul Karim. Rasul-rasul yang kemudian Bani Israel, mereka menghukum dengan kitab Taurat yang diturun pada Nabi Musa alaihissalam. Ini bicara kedudukan Nabi Musa alaihissalam. Yang mana saya sebut dah sebelum ni, hak cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam tu. Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam sebelum ni saya cerita dah. Siapa peringkat kena ambil pengajaran cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni. Nabi Musa alim syariah, Nabi Khidir alim haqiqah. Sedap. Maknanya apa ni? Nabi Musa alim syariah. Mana haqiqahnya Nabi Musa tak sampai makam haqiqah. Nabi Musa tak ada ilmu haqiqah. Ni nak cerita apa ni? Dia cerita Musa mana ni? Pok cik Musa, abang Musa tu ke? Bolehlah kata, tu Ustaz Musa tu, Tuan Guru Haji Musa tu alim syariat, hakikat hidup anda. Boleh lah cerita. Ustaz Musa ke, Tuan Guru Haji Musa ke, Baba Musa ke, boleh lah kata. Tu Baba Musa tu alim syariat, hakikat dia tak alim. Boleh cerita. Nabi Musa alaihissalam ni. Ni pengajaran kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam ni. Nabi Musa alim syariah, Nabi Khidir alim haqiqah. Ada ni. Lepas tu siapa lagi alim haqiqah? Dia alim juga haqiqah. Gitu ni. Ni hok puak-puak ni, puak-puak khoyal. Dia kata dia ambil ilmu daripada guru yang mursyid. Mursyid mana? Guru mursyid mana? Kamu yang mursyidkan dia nya. Guru mursyid mana? Nak syarat di guru mursyid haqiqah ni tahap mana? Mursyid tariqah tahap mana? Mursyid haqiqah tahap mana? Siapa yang mursyidkan? Kalau hanya membaca sendiri, kalau bicara bab fardhu ain tauhid pun tak lepas, bicara bab fardhu ain fiqh pun tak lepas, bicara bab fardhu ain tasawuf pun tak lepas. Mursyid apa? Dimursyidkan oleh orang jahil. Buat banding cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir tu siapa? Nabi Khidir ni ada kitab Faridatul Faraid, dan kitab Faridatul Faraid ayat dia lebih kurang gini tak silap. Dan setengah daripada anbiya atas kau yang rajih Sayyiduna Khidir alaihissalam. Dan setengah daripada anbiya, setengah daripada nabi-nabi atas kau yang rajih, atas pandangan yang kuat. Bukan ijma' ulama' ni, atas pandangan yang kuat. Setengah dari Nabi adalah Khidir alaihissalam. Sebab setengah pandangan Khidir bukan Nabi. Khidir adalah hamba Allah yang soleh di kalangan awliya-awliya ilah. Lepas tu timbul kata Khidir adalah ketua awliya. Atas pandangan Khidir bukan Nabi. Kalau atas pandangan Khidir alaihissalam tu Nabi, Nabi ni tinggi daripada malaikat Jibril lagi. Aulia ni rendah daripada Jibril, rendah daripada para-para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun kalau Nabi ni lebih tinggi daripada Jibril lagi. Kan kita belajar bab hak paling lebih ulul azmi yang 5. Kemudian lagi baki Rasul 20 jadi 25. Kemudian turun kepada Rasul-Rasul yang lain atas satu pandangan 313 orang. Turun kepada Nabi-Nabi atas satu pandangan 124,000 orang. Turun kepada Ru'asaul Malaikah, ketua-ketua malaikat. Turun kepada Auliaul Bashar. Mana pun Aulia di kalangan manusia. Dimulai dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kemudian sahabah-sahabah 6 lagi tak wajib syurga. Sahabah yang terbabit dengan peperangan Uhud, sahabah yang terbabit dengan perjanjian Hudaibiyah, turun tabi'in, turun pada aulia-aulia. Ada ni. Tapi kalau atas pandangan Nabi Khidir ni Nabi,
bukan ketua aulia lah, nabi. Tinggi daripada para malaikat laginya. Lepas tu kisah yang masyhur dalam suratul Kahfi tu, Nabi Khidir berjumpa fawajada abdam min ibadina tu, berjumpa keduanya, berjumpa Nabi Musa alaihi salam dengan Yusha' bin Nun, berjumpa dengan seorang hamba Allah. Siapa abdam di situ? Quran tak sebut Nabi Khidir alaihi salam, tapi kebanyakan ulamanya abdam min ibadina di situ tu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Lepas tu kisahnya macam mana asalnya? Kisah ni ada dalam hadis Bukhari, ada kisah ni. Apabila kaum tanya Nabi Musa, siapakah di muka bumi Allah yang lebih berilmu daripada kamu? Nabi Musa kata, tak ada lah, dia paling berilmu. Kenapa Nabi Musa jawab? Sebab dia Rasulullah. Dia Rasulullah, utusan Allah. Dia lah paling banyak ilmu. Lepas tu Allah pun menegur. Jangan pula kata Nabi Musa ada ujub di situ tu. Ni tak ngaji bab kenal Rasul ni. Ada siapa pernah dengar ceramah? Nabi Musa terlupa dia ujub dengan ilmu syariat yang dia ada. Sebab apa? Sebab tak sampai maqam hakikat. Dia begitu. Allah katalah, nama Nabi Musa ni timbul ujub dengan ilmu syariat. Timbul ujub dengan ilmu syariat. Sebab tak sampai ilmu hakikat lah tu. Ujub. Sebab apa? Dia paling berilmu, tak ada dah orang lain. Ujub takabur ni sifat kecelaan. Nabi Rasul maksum zahir batin. Apa benda punya bawakan ni. Hak dia terpesong kepada sebelah mana ni? Hakikah konongnya dia. Bukan hakikah sebenar gitu. Kemudian Allah Ta'ala nak perzahirkanlah ilmu ni milik Allah. Ada orang yang Allah tekuni ilmu yang lebih daripada Nabi Musa alaihi salam. Tapi bukan semua ilmu. Sebab Nabi Musa alaihi salam itu Rasul. Ada kitab Taurat. Diwahyukan oleh Allah melalui Jibril. Ataupun Nabi Khidir ni Nabi diwahyu oleh Allah melalui suara ataupun melalui mimpi. Itu wahyu Allah kepada Nabi. Wahyu Allah kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Wahyu Allah kepada Nabi bukan melalui malaikat Jibril, sama ada dengar suara ataupun dalam mimpi. Itu wahyu daripada Allah. Yang mana Nabi ni dia beramal dengan apa yang diwahyu oleh Allah. Hak Rasul ni pula menyampaikan syariat kepada ummah dia. Ni Rasul. Nabi ni bahagian dia. Sebab tu bila Nabi Musa alaihi salam minta nak belajar ni, nak ikut Nabi Khidir alaihi salam, Nabi Khidir sudah mengatakan, kamu sudah dikurniakan ilmu daripada kitab Taurat. Yang mana apa yang kamu tahu tu, apa yang ilmu yang ada pada kamu tu, ilmu tu aku tidak mengetahui. Ilmu yang ada pada aku ni kamu tidak mengetahui. Pada ni. Tapi secara keseluruhan tak boleh ceritalah kelebihan ilmu Nabi Musa AS ada Taurah di tangan dia. Yang mana menghukum tak Taurah ni, tadilah Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Semua tu menghukum dengan kitab Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Tapi nak ceritanya ada perkara-perkara yang mana Allah Ta'ala kurniakan ilmu kepada Nabi Musa, tidak pada yang lain. Dan ada Allah Ta'ala kurniakan ilmu kepada yang lain, tidak dikurniakan pada Nabi Musa AS. Tu nak ceritanya. Nabi Musa ni alim syariah, Nabi Khidir ni alim haqiqah. Sedap dia cerita. Dan kita mengaji dah kan, hak wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul ni kan, bukan hanya hak rasul siapa. Kita ngaji kan hak tabligh. Sifat yang ketiga tu kan, tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Menyampai rasul dengan wahyu yang diperintah kepada mereka menyampaikan kepada umat.
menyampai akan wahyu yang diperintahkan mereka menyampai kepada ummah. Makna faham di situ ada wahyu yang khas kepada Rasul sendiri, bukan untuk disampaikan kepada ummah. Ini lebih Rasul ni. Kan tak ni? Kan kita mengaji kan? Menyampai akan wahyu yang diperintahkan kepada mereka menyampai kepada ummah. Makna di Rasul ni ada wahyu yang khas untuk Rasul, tidak boleh sampai kepada ummah. Kan kita ngaji dalam kitab Faridah tu, wahyu Allah ada 3. Yang Rasul wajib sampaikan, yang Rasul diberi pilihan nak menyampaikan ataupun tidak, yang Rasul ditegah daripada menyampaikan. Maknanya hak Rasul sapa ni bukan ke semua wahyu. Maknanya hak Nabi Musa AS sampai kepada ummah ni bukan hak semua. Hak khas untuk Nabi Musa pun ada. Hak tu kita ngaji dalam hak tauhid kaedah sifat 20-nya. Ini panggil melampau ni. Oh ni Nabi. Oh tu hak syariat tu Nabi Musa. Ni kita ni hakikah hak Nabi Khidir. Hebat dia. Orang seumpama ni. Kalau timbul selisih kau, demo tak ngaji. Biar ngaji, biar hilang ilmu kita, biar hilang ilmu diri, biar hilang ilmu keakuan, biar sampai pada maqam wusul, sampai kepada Allah. Dia dah balas bab syariat tak lepas dah ni. Dah siapa sampai maqam dah? Dia sampai maqamnya nak cerita. Maqam khoyal lah. Sebab apa? Sebab berjumpa guru yang didakwakan sebagai mursyid. Jadi pesen ni lah. Dan ni kan bila bincang bab hukum hakam, inilah kamu ni ada ilmu apa kamu ni? Ilmu kitab, ilmu diri, timbul keakuan, tak sapa ke Tuhan lagi. Dah dia sapa ke Tuhan lah. Ni hak cerita-cerita hak orang hak maqam hak dalam FB lah. Dia panggil maqam FB boleh tau. Maqam FB. Siang malam main FB je. Apa pasal ni? FB je lah. Jangan FB ni sebenar pun ingat baik, panjang bicaranya, Masya ingat baik. Kadang-kadang FB ni kita kena cermat kau, apa-apa perkara yang kita nak ambil. Ada orang dalam FB ni dia tak berani nak menzahirkan diri. Ada orang dalam FB ni tak berani nak menzahirkan diri. Kita nak cerita ilmu agama, tunjuklah muka kita. Ni tunjuk muka burung, muka kucing, muka bunga. Ada ke pesan gitu? Wallahualam lah. Kalau tak silap, FB pun salah. Dia boleh block FB kita tu kalau kita tak tunjuk muka kita sebenar. Kenapa kita nak sembunyi diri? Kita nak cerita benda kebenaran kan? Tunjuk muka diri. Nak parah lagi, tunjuk muka tuan guru. Tuan guru tu bukan tuan guru dia pun. Kita dengar melalui rakaman. Yelah, dengar rakaman ni begitulah. Kita hendak mengaji berdepan dengan tok guru pun kita tak ubah rambut tok guru di FB kita ni. Sebab apa? Jangan. Kita ni banyak kekurangan ilmu, banyak kesilapan. Akhirnya akan dituju kepada gambar tuan guru kita dalam FB kita. Hak kita hendak belajar dengan tuan guru sendiri ni pun tak letak muka tuan guru dalam FB. Sebab apa? Sebab kita ilmu kurang. Kita banyak salah. Kalau letak gambar tok guru kita, tak jadi fitnah. Buruk nama tok guru kita. Ini hak tak belajar letak gambar tok guru. Bukan tok guru dia pun letak gambar tok guru, letak gambar sendiri biar berani. Kita nak menyatakan kebenaran, tunjuk muka. Dia gitu. Ni masalah belaka lah ni. Masalah gila dengan FB orang panggil. Kalau makam pun makam FB lah. Kadang-kadang kita nak ambil rakaman tuan guru, satu-satu masalah sebagai hujah kita, kena pilih. Tuan guru ni sendiri, satu-satu masalah, ada ketika di hurah panjang. Ada ketika di hurah rekah. Hurah panjang clear. Kita ambil hurah rekah. Kita letak sebagai modal kita untuk berlawan dengan pihak yang lain. Hurah tu rekah, belah sana mudah-mudah jadi balung orang yang tok guru tu. Akhir tok guru tu dicerca, dimaki. Hak tuan hak sia ni berdiam diri saja. Tuan guru tu dicerca, dimaki. Tapi bukan tuan guru dia pun. Lepas tu dia relax je orang cerca, orang maki. Kenapa kamu jadikan hak rakaman tuan guru sebagai hujah kamu?
Sebab tuan guru ni terkadang dihura ringkas satu masalah. Terkadang dihura detail. Pilih molek lah hak mana. Jangan kita jadikan satu-satu rakaman tuan guru sebagai benteng kita. Tambah tuan guru tu bukan tuan guru kita pun. Saya tulis belajar. Belajar ni maksudnya apa? Berguru berhadapan. Ini hak problem dalam FB. Cuma molek kita ni. Hak mengaji betul-betul dengan tuan guru pun dok tepek gambar, dok letak gambar tuan guru. Sebab apa tadilah? Ilmu kita jauh ilmu tuan guru tu. Letak gambar muka dia, kita ajar kadang-kadang. Ada tersilap, tersalah. Akhirnya yang timbul nama siapa? Tuan guru tu lah. Ni belajar. Dok tengok rakaman saja letak gambar tuan guru yang bukan tuan guru kita. Yang agaknya. Letak muka sendiri biar orang tengok. Biar kita berani bertanggungjawab. Dia duduk gitu. Dia duduk sembunyi-sembunyi duduk belakang. Letak gambar tuan guru letak. Jangan begitu. Tak jujur panggil tu, tak jujur. Tapi biasa orang ni orang makam tinggi lah. Hak usul sampai makam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang duduk ngaji ni ilmu kitab, ilmu diri, ilmu keakuan. Kita tak apalah orang tu ni, tak ada FB mana. Anak-anak kita tu. So dia beringat molek. Ada yang ekstrim sebelah, ada yang ekstrim sebelah. Dia gitu. Pada ni. Kita nak duduk tengah molek. Ya, macam cerita tadilah. Yahudi ekstrim sebelah, Nasara ekstrim sebelah. Gitulah. Kita ni ummah Nabi di tengah. Akidah pun kita akidah di tengah. Qadariyah ni ekstrim melampau, terlajak sebelah sini. Jabariyah ni ekstrim terundur sebelah sini. Ahli sunnahnya macam mana? Hak mengaku ekstrim dia hakikah lah. Wali begitu begini ada power lah. Satu. Ada sebelah pula dia tolak ilmu hakikah. Dia tolak wali, dia tolak karamah. Ni. Abang apa? Dua belah kan. Ada belaka dalam rakaman FB lah ni. Betul macam mana kita kena cermat. Kena cermat. Kena cermat. Cerita saya sebut tadi tu cerita hak Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dalam surah Yasin, surah Kahfi tu. Fawajada 'abdan min ibadina. Berjumpa keduanya Nabi Musa alaihissalam dan Yusuf bin Nun dengan seorang hamba. Quran dah sebut Nabi Khidir. Tapi kebanyakan ulama disebut Nabi Khidir. Pandai ni. Dan Nabi Khidir tu Nabi ke? Nabi atas pandangan yang kuat. Satu pandangan, Khidir bukan Nabi. Khidir adalah kalangan awliya illah. Khidir adalah ketua awliya illah. Itu satu pandangan. Tapi dalam kitab Faridatul Fara'id dan setengah daripada anbiya atas qaul yang rajih yang kuat dalil adalah Sayyiduna Khidir alaihi salam. Tapi Nabi Musa Rasulullah ulul azmi hak nombor 3 yang dikurniakan kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kedua selepas daripada Al-Quranul Karim. Ini nak cerita-cerita bab Nabi Rasul ni kena cermat molek. Kemudian Bal'am bin Ba'urah adalah sekira-kira apabila menilik ia ke atas langit dilihat akan arash. Ni aulia yang besar, boleh nampak arash Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Ba'urah akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Ba'urah tengok ke langit, nampak arash atas langit yang ketujuh. Arash ni atas langit ketujuh. Bal'am bin Ba'urah ni memandang ke langit, nampak arash. Ada ni. Tapi akhirnya Allah perlakukan barang sekehendak Allah, kufur Bal'am bin Ba'urah. Wala iyazabillah. Wallahu a'lam. Ini kitab Fathul Mu'in, muka surat 244, petok yang kedua daripada bawah. Petok yang kedua daripada bawah.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yundabu an yusallima min kulli rak'ataini. Sunat 2 kali salam untuk tiap-tiap 2 rakaat bagi solat duha yang sebanyak-banyaknya adalah 8 rakaat. Jadi sebanyak-banyak duha atas pandangan yang muktamad adalah 8 rakaat. Jadi 8 rakaat ni sunatnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam sampailah 8 rakaat 1 salam. Sunat saja. Kalau kata nak buat 4 rakaat duha 1 salam, boleh. Nak buat 6 rakaat 1 salam, boleh. Nak buat 8 rakaat 1 salam pun boleh. Tapi yang disunatkan adalah 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam sampailah sebanyak-banyak duhanya adalah 8 rakaat atas pandangan yang muktamad. Dia berbeza dengan semayang sunat tarawih. Semayang sunat tarawih 8 rakaat ataupun 12 rakaat, dia wajib 2 rakaat 1 salam. Boleh tak kita nak semayang tarawih 8 rakaat tiba-tiba 8 rakaat dengan 1 salam? Tidak sah. Dia tarawih 2 rakaat 1 salam. Duha lain. Duha 2 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam pun boleh, 6 rakaat 1 salam pun boleh, 8 rakaat 1 salam pun boleh, tetapi disunatkan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Disunatkan juga, bukan diwajibkan. Faham tak ni? 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, dan memanglah buat 2 rakaat 1 salam ustaz sebab buat 2 rakaat je. Tu dah betul lah tu. Oh ustaz memang saya buat 2 rakaat 1 salam ustaz moleklah sunat dia 2 rakaat 1 salam lah. Dan memang buat 2 rakaat je. Tu tak ada cerita lah. Kalau ni buat sebanyak-banyak 8 rakaat, jangan buat 8 1 salam. Boleh. Tapi sunat 2 rakaat 1 salam. Tarawih tak ada. Tarawih dia 2 rakaat 1 salam, tak boleh nak lebih. Nak buat 8 rakaat 1 salam, dah. Tak boleh, tak sah seumpama tu. Dia kena 2 rakaat 1 salam tu tarawih. Ni duha. Yang mana duha ni hak pandangan yang muktamad dalam kitab Tahqiq bagi Imam Nawawi, kitab Majmu' bagi Imam Nawawi, 8 rakaat juga. Berarti kalau lebih dari 8 rakaat, masih lagi dengan niat duha, haram serta tidak sah. Kan tak ni? Itu dalam kitab Tahqiq dan kitab Majmu' bagi Imam Nawawi. Kemudian hak saya baca minggu lepas tu. Hak saya baca minggu lepas hak petok atas tu. Wahia afdaluha ala ma fi raudati wa asliha. Saya dak baiki bagi dia. Wa asluha dalam hak itulah hak cetakan tu nak wa asliha. Fayajuzu ziyadatu 'alaiha bi niyyatiha ila sintai asyarata. 8 rakaat ni adalah hak afdal 8 lah. Demikian dalam Ar-Raudhah bagi Imam Nawawi, dan juga asal. Ini apa? Asal ketentuannya. Payah ayat kitab ni. Yang berarti boleh juga menambah rakaat solat dengan niat solat duha sampai 12 rakaat, sebab satu pandangan menyatakan sebanyak duha bukan 8 tapi 12. Jadi dalam kitab Raudhah bagi Imam Nawawi dan juga asal bagi Raudhah diterima dengan asal ketentuan. Asal bagi kitab Raudhah ni kitab Aziz bagi Imam Rafi'i. Kitab Aziz bagi Imam Rafi'i, tu asal bagi Raudhah. Kemudian kitab Aziz Imam Rafi'i ni syarah bagi Wajiz bagi Imam Ghazali, Basi bagi Imam Ghazali. Kemudian syarah bagi kitab Nihayah bagi Imamul Haramain,
Nihayatul Matalib guru pada Imam Ghazali, sampai ke Mukhtasar Muzani, sampai ke kitab kitab Imam Syafi'i. Dia begini, dia kita hak biasa kitab adalah kitab Minhajut Talibin. Itu Minhajut Talibin, kitab yang banyak syarahan hak diguna pakainya, kitab Minhajut Talibin hak Imam Nawawi. Tahqiq Majmu' hak Imam Nawawi. Raudhah hak Imam Nawawi. Tapi kitab Imam Nawawi yang paling banyak syarah huraian adalah kitab Minhajut Talibin. Minhajut Talibin ni kitab Nihayah Imam ni, kitab Nihayah Syekh Ramli, syarahan kepada Minhajut Talibin. Kitab Tuhfah Ibnu Hajar, syarahan kepada kitab Minhajut Talibin. Kitab Tuhfatul Muhtaj, kitab Syekh Khatib Syurbini, syarahan bagi kitab Minhajut Talibin. Manhajut Tullab yang Syekh Zakir Ansari, diikhtisarkan, diringkaskan daripada Minhajut Talibin. Manhajut Tullab, Manhajut Tullab ni hak Syekhul Islam Zakir Ansari, diikhtisarkan, diringkaskan daripada Minhajut Talibin, keluar Manhajut Tullab, keluar syarah dia Fathul Wahhab. Itu nama kitab belaka tu. Kita tak tahu nama kitab. Kita tahunya majalah wanita, majalah remaja, apa lagi? Zaman dulu majalah gila-gila, majalah URTV, majalah apa dulu? Dululah. Banyak. Ada orang sipang no. Orang sipang uduh gitu. Bakau. Orang sipang, dikira sipang buku lama URTV kat URTV. Dia ada orang hok jenis ada koleksi. Wah, tu gambar orang telanjang belaka tu. Buang ni. Hak nama kitab kita tak tahu. Jadi Minhajut Talibin ni lah. Ni hak biasa. Saya ingat dia punya ni, dia punya satu-satu tu Minhajut Talibin daripada kitab Muharrar bagi Imam Rafi'i. Raudhah syarah bagi ni syarah bagi Aziz bagi Imam Rafi'i. Adapun Minhajut Talibin ni daripada kitab Muharrar bagi Imam Rafi'i, naik kepada Wajiz, Wasi hak Imam Ghazali, ketiga-tiganya. Hak tadi turun kepada kitab Aziz, asal bagi kitab Raudhah. Asal kitab Raudhah, kitab Aziz, kitab hak Imam Rafi'i. Naik kepada kitab Nihayatul Matalib hak Imamul Haramain, guru pada Imam Ghazali. Naik pada Mukhtasar Muzani. Naik pada kitab hak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Malik belajar dengan Nafi'. Nafi' belajar dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak ceritanya hak banyak di kitanya adalah syarahan bagi Minhajut Talibin hak Imam Nawawi. Kitab Majmu' bagi Imam Nawawi ni pula dia silsilah lain pula, naik ke atas ni sampai kepada Mukhtasar Muzani juga. Raudhah ni pun sampai ke Mukhtasar Muzani juga. Tapi Raudhah daripada asalnya kitab Aziz bagi Imam Rafi'i. Dari sini ni hak kata barang dari kitab Raudhah, dan asalnya asal Raudhah adalah kitab Aziz bagi Imam Rafi'i. Jadi yang kitab Raudhahnya bukan sebanyak-banyak duha 8 rakaat, bukan. Sebanyak-banyak duha 12. Tetapi afdal berhenti setakat 8 sudahlah. Dia gitu. Tapi kalau kitab Imam Nawawi hak tahqiq Majmu', kitab tahqiq dan kitab Majmu', kitab Imam Nawawi belaka ni. Jadi dalam kitab tahqiq bagi Imam Nawawi, kitab Majmu' bagi Imam Nawawinya 8 rakaat bukan afdal, sebanyak-banyak. Maka tak boleh nak lebih dah lah. Buat lebih dengan niat duha haram serta tidak sah. Adapun dalam kitab Raudhah bagi Imam Nawawi sendiri, dah. Bukan 8 rakaat sebanyak-banyak, tapi afdal berhenti setakat 8. Harus kita nak panjang sampai ke 12. Dia gitu je.
8 12 buat 2 rakaat. Tak apalah ilmu. Ya tak apa ni cerita ilmu ni. 8 ke 12 ke. Jadi atas pandangan muktamad 8 jua sebanyak-banyak. Lebih daripada 8 tidak sah kita semayang dengan niat duha. Satu pandangan dah afdal 8. Tapi sebanyak-banyak 12. Ada riwayat hadis belaka ni. Ada ni. Jadi sebanyak-banyak 12. Tapi afdal buat 8 lah. Jadi kenapa afdal buat 8 daripada 12? Sebab 8 ni ittifaq ulama. 12 ni khilaf ulama. Kata setengah siapa ke haram tidak sah buat lebih daripada 8. Tak payahlah berhenti setakat 8. Macam saya sebut minggu lepas tu lah, hak berkaitan dengan kasar apabila 3 marhalah kan. Saya sebut minggu lepas. Kita mazhab Syafi'i 2 marhalah boleh jamak boleh kasar. Pandai ni. Tapi kalau 2 marhalah masih lagi afdal tamam daripada kasar. Afdal tamam daripada kasar. Kalau baru 2 marhalah nak pergi setakat paka. Paka tak 2 marhalah. Kemamang lebih daripada 3 marhalah tau. Jadi kalau setakat nak pergi paka dalam mazhab Syafi'i kitanya rusah dimudahkan syaratnya jamak dan kasar. Tapi afdal tamam. Afdal buat 4 rakaat yang kasar. Ada ni. Adapun kalau nak pergi ke Mamang daripada Terengganu kita ni, Kuala Terengganu ni lebih daripada 3 marhalah. Afdal kasar 2 rakaat, daripada tamam 4 rakaat. Ada ni. Ni. Afdal sedikit daripada banyak. Kasar 2 rakaat, tamam 4 rakaat. Afdal 2 daripada 4. Macam di sinilah afdal 8 daripada 12. 8 sudahlah. Afdal sedikit dan banyak. Sebab apa? Sebab kalaulah 3 marhalah masih lagi buat 4 rakaat tidak sah pandangan mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafinya 3 marhalah baru boleh kasar, tapi wajib kasar. Tamam tidak sah. Ada ni. Jadi apabila 3 marhalah kalau kita buat tamam 4 rakaat juga, mazhab Hanafi kata tak sah sembahyang kamu tu. Jadi maknanya kalau kita buat tamam 4 rakaat 3 marhalah, sembahyang kita tu khilaf ulama. Ada kata tidak sah, Hanafi kata tidak sah. Kenapa pula kalau 2 marhalah perjalanan hanya nak pergi paka sahaja, kenapa kau afdal tamam 4 rakaat daripada kasar 2 rakaat? Sebab hak kasar ni khilaf ulama. Mazhab Hanafi kata 2 marhalah kamu kasar dah tidak sah. Sebab mazhab Hanafinya nak kasar syaratnya 3 marhalah, bukan 2. Kita 2 marhalah. Mazhab Maliki 1 marhalah. Jadi mazhab Hanafi 2 marhalah kamu kasar dah tidak sah. Jadi kasar khilaf sama ada sah ataupun tidak. Kalau 4 rakaat tamam barulah tidak ada khilaf ulama, maka afdal buat tamam 4 rakaat. Kalau hanya 2 marhalah. 3 marhalah pula kalau buat tamam juga 4 rakaat khilaf pada sah. Mazhab Hanafi kata tidak sah dah sembahyang kamu sebab kamu 3 marhalah wajib kena kasar. Jadi mazhab Syafi'i kitanya kalau 2 marhalah masih lagi afdal tamam, 3 marhalah ke atas barulah afdal kasar. Sebab apa? Sebab kalau 3 marhalah ke atas, kalau tamam juga khilaf pada sah ataupun tidak. Tapi itu tak soal lah. Memang kita buat 2 rakaat semua lah, walaupun 2 marhalah pun. Ada artinya. Memang buat kosong. Kalau kata 2 marhalah. Tapi kalau 2 marhalah ni afdal tamam lagi. Jangan buat kosong kalau bor setakat lagi paka. Kalau nak pergi sampai ke Mamang Kuantan tu barulah afdal 2 rakaat kasar. Sebab 3 marhalah ke atas. Tadi sebab masalahnya khilaf ulama. Kalau 2 marhalah buat kasar dah, mazhab Hanafi kata sembahyang kamu tidak sah. Sebab tak sapa lagi jarak perjalanan jauh. Yang mazhab Hanafinya letak 3 marhalah, bukan 2. Kita 2 marhalah. Mazhab Maliki 1 marhalah. Mazhab Hanafi ni apabila 3 marhalah saja, bukan kata dirusahkan buat kasar 2 rakaat, wajib kasar, buat tamam tak sah. Dia gitu. Faham tak?
Kemudian ni saya sebut bab kasar lah. Bab jamak tak sebut bab jamak. Sebab jamak tidak afdal. Jamak kemudahan syarak tapi tidak afdal. Mazhab Hanafi tidak sah, tidak ada jamak musafir mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi cuma ada jamak haji sahaja. Mazhab Hanafi ni kalau orang mengerjakan haji, walaupun orang tempatan sekalipun mengerjakan haji, boleh jamak haji, bukan jamak musafir. Mazhab Hanafi tak ada jamak. Sebab tu kita tidak afdal jamak. Hak afdalnya kasar apabila 3 marhalah. Dia gitu. Cuma kita rukhsah syarak, kemudian syarak boleh jamak. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, gitu ialah itu jamak tu. Tapi kalau nak kira afdal, tidak afdal. Sebab jamak ni menyebabkan satu suku hari tidak ada sembahyang. Ada. Satu suku hari tidak ada sembahyang. Ni kita akan bicara nanti. Waktu yang afdal kita sembahyang duha adalah 1/4 hari. Awal hari subuh, 1/2 hari zuhur. Ada ni 1/2 hari zuhur, 3/4 hari asar, di hujung hari maghrib. Ada ni. Jadi permulaan harinya subuh, 2/4-nya zuhur. 1/4-nya mana 1/4? Pukul 9, pukul 10. Tak ada semayang. Bubuh duha. Ada ni. Jadi sunat wuduha ni di 1/4 hari. Sebab apa? Sebab di tengah tu tak ada semayang. Di 2/4 zuhur, 3/4 asar, 4/4 maghrib. Tahu 4/4? Ada ni 4/4 maghrib. Jadi 1/4 ada semayang kedua pukul 9, pukul 10 tak ada. Sunat bubuh duha di 1/4 hari. Nak biar ada suku-suku hari tu ada sembahyang. Faham tak ni? Tiba-tiba zuhur 2/4 hari, 1/2, asar 3/4 hari, kita jamak. Kalau jamak takdim, dua-dua semayang duduk di 1/2 hari. 3/4 hari kosong daripada sembahyang. Kalau kita jamak takhir, zuhur dan asar 3/4 hari, 1/2 hari tidak ada sembahyang. Dia gitu. Maka jamaknya tidak afdal. Tapi kemudahan syarak kita ambil pakai. Hak bicara afdal ke tidak adalah kasar. Jamak tidak afdal. Tapi kalau kita nak jamak juga yang tidak afdal ni, kebanyakan keadaan afdal jamak takhir daripada jamak takdim. Ada orang dia faham jamak takdim lah afdal. Semayang cepat-cepat. Semayang cepat-cepat. Nanti kan mati kan. Ada. Dia kebanyakan keadaan afdal jamak takhir daripada jamak takdim. Kita disalah faham jamak takdim afdal. Sebab apa? Semayang selalu. Masuk zuhur semayang, asar semayang. Baru betul dia kata. Kalau mati pun semayang tau. Kalau jamak takhir ni waktu asar, perjalanan mati kan? Dah bukan kira begitu. Dia memang afdal jamak takhir. Kalau nak jamak juga dalam kebanyakan situasi afdal jamak takhir. Pada ni. Tapi yang bicara afdal ke tidak adalah kasar. Kalau dua marhalah afdal tamam, 3 marhalah afdal kasar. Nak ceritanya afdal sedikit daripada banyak. 3 marhalah afdal 2 rakaat kasar daripada tamat 4 rakaat. Jadi bilangan duha 8 dengan 12, afdalnya semayang 8 rakaat daripada 12 rakaat. Dia contoh hak sedikit lebih afdal daripada hak banyak. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi qadra rumhin ila zawal. Dia nak cerita pula bilakah masuk waktu bagi semayang sunat duha dan bilakah berakhirnya waktu bagi semayang sunat duha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin
wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.